من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita memuji dan memuja kebesaran Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaannya yang telah membolehkan kita melalui bulan yang sangat penting, iaitu bulan Ramadan, dengan segala kelebihan dan kurniaannya. Disebabkan kewujudan Ramadan lah pada hari ini kita meraihkan hari raya yang besar ini. Tanpa Ramadan, tidak hadirnya satu Syawal, maka Ramadan adalah merupakan bulan amalan, dan Syawal yang kita sambut ini merupakan bulan kemenangan di atas kejayaan kita mentaati urusan yang telah dititah perintahkan oleh Allah Azza wa Jal. Demikian kita mengulanginya bagi setiap Syawal menjelma. Firman Allah Ta'ala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Supaya kamu menyempurnakan bilangan-bilangan hari, yakni puasa, dan supaya kamu membesarkan Allah di atas petunjuknya kepada kamu, dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbir ialah membesarkan Allah Azza wa Jal. Ia bukan sekadar ungkapan dan petikan di lidah semata-mata. Ia merupakan suatu perasaan, keimanan, keyakinan yang berada di dalam dada kita besarnya Allah Azza wa Jalla. Tuhan yang memiliki segala-galanya dan mencipta segala-galanya. Dengan iman dan rasa keimanan yang mendalam itulah kita melaungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala yang agung dan besar itu hidup di dalam hati kaum muslimin. Ia bukan sekadar dendangan di dalam ungkapan dan lidah ataupun lagu yang mereka nyanyikan. Tetapi takbir bukan sekadar sesuatu yang diucapkan oleh pengucapnya dan disampaikan di telinga pendengarnya. Takbir adalah kebesaran Allah Azza wa Jalla yang hidup di dalam jiwa kita. Seperti mana kita bertakbir pada hari ini, kita akan bertakbir di dalam seluruh kehidupan dan urusan kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, di dalam kita menyambut Aidilfitr ini, marilah kita juga mengambil sedikit ruang untuk memuhasabah diri kita terhadap apa yang Nabi SAW aminkan, doa Jibril alaihi salam ketika baginda SAW menaiki mimbar. Nabi SAW menyatakan, lamma raqitu ad-darajatil ula ja'ani Jibril faqal syaqiyun abd adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu faqultu amin. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Adab Mufrad dan selain daripadanya. Nabi SAW menyatakan, apabila aku berada pada tangga mimbar yang pertama, Jibril datang kepadaku dan menyebut, celakalah hamba yang memasuki Ramadan dan Ramadan keluar daripadanya sedangkan dia tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla.
Sidang hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri, adakah kita telah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla? Jika kita tidak diampuni oleh Allah, kita termasuk di dalam doa Jibril, dan Nabi menyebut amin, semoga Allah menunaikan perkara itu. Mudah-mudahan Ramadan yang telah kita lalui ini keluar bersama dengan keampunan Allah Azza wa Jalla. Mengapa tidaknya? Ramadan adalah bulan keampunan. Puasa adalah sebab keampunan. Nabi SAW menyebut, man sama Ramadan imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Sesiapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan ganjaran, maka diampunkan dosanya yang terdahulu. Maka kita telah berpuasa. Mudah-mudahan kita berpuasa dengan iman. Kita berpuasa dengan mengharapkan ganjaran. Nabi SAW menyebut, man qama Ramadan imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Nabi menyatakan sesiapa yang menghidupkan malam Ramadan, iman dan mengharapkan pahala, diampunkan dosanya yang terdahulu. Demikian besar tawaran Allah Azza wa Jalla kepada kita. Demikian besar janji Allah kepada orang yang berpuasa. Demikian besar janji Allah kepada orang-orang yang menghidupkan malam. Jikapun demikian kita tidak diampuni oleh Allah, maka Nabi SAW mendoakan kecelakaan. Dan Jibril mendoakan kecelakaan dan Nabi SAW mengaminkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan kita di dalam keampunannya, kerana hidup ini keseluruhannya ialah memburu keampunan Allah Azza wa Jalla. Sesiapa yang mendapat keampunan, ia akan merasai nikmat keampunan itu di dadanya. Bagaimana ia akan merasakan kehidupan dunia dibuka kepadanya. Bagaimana ia merasai nikmat dan manisnya iman dan hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Syaitan menjanjikan kita kepada kefakiran. Tuhan menjanjikan kita kepada keampunan. Ramai orang yang menyambut Ramadan dan melalui kehidupan selepas Ramadan terpedaya dengan janji-janji syaitan, sehingga akhirnya dia meninggalkan keampunan kerana memburu bahagian-bahagian daripada kehidupan dunia, sehingga Allah Subhanahu wa taala memurkainya. Firman Allah taala, asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr, syaitan menjanjikan kepada kamu dengan kefakiran. Wal fahsya, dan dengan perkara dan menyuruh kamu, wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruh kamu melakukan perkara yang keji. Sementara Allah menjanjikan kamu dengan keampunan dan kelebihan daripadanya. Allah itu maha luas kurniaannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita berduka cita. Saban tahun seakan Ramadan kita dan Syawal kita dirampas oleh orang lain. Kita tahu di dalam Ramadan yang lepas ada promosi berhubung dengan video-video ataupun berhubung dengan media sosial yang mana menunjukkan perkara-perkara yang bercanggahan dengan agama. Promosi LGBT, promosi selain daripadanya, dan orang Islam ramai yang menontonnya. Dan duka cita yang melakukan itu juga adalah orang Islam. Betapa sebahagian umat Islam tidak sensitif. Bila datangnya Syawal, banyak lagi hal-hal yang akan keluar. Mudah-mudahan Syawal kita, Ramadan kita yang lepas, tidak dirampas oleh aktiviti ataupun perkara-perkara yang menyanggahi maksud Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan Ramadan dan mensyariatkan Syawal kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menyebut, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu, mereka yang membesarkan syiar-syiar Allah, ia daripada ketakwaan jantung hatinya. Syawal adalah merupakan syiar Allah Subhanahu wa taala. Hari raya merupakan syiar Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita membesarkannya dan menjaga hari raya ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Islam tidak melarang kita bergembira, menyanyi, menari, berpantun, bersyair,
Kesemuanya itu berlaku pada zaman Nabi SAW, terutamanya pada hari raya. Tetapi kesemuanya itu diikat dengan syariat, dipayungi dengan perasaan mencari redha Allah Azza wa Jalla, dan dipayungi dengan suatu perasaan walau kadar manapun kegembiraan yang kita lalui, kita akan memastikan kita tidak melanggari batasan Allah Azza wa Jalla. Allah menyebut, ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kamu pada setiap kali waktu salat, makan dan minumlah, jangan kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi wat tayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Maksudnya, katakanlah siapakah yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang ia keluarkan kepada hamba-hambanya daripada rezeki yang baik. Katakanlah ia untuk orang-orang yang beriman di kehidupan dunia ini, hanya untuk mereka pada hari akhirat kelak. Yang demikian itu kami mendetailkan ayat-ayat kami bagi mereka yang mengetahui. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jika kita tengok di jalan raya, berpusu-pusu manusia. Apabila mereka rasa hari raya menjelma, ramai orang yang akan berusaha pulang ke kampung halamannya untuk balik ke tempat di mana pernah dia berasal dan berkumpul bersama dengan keluarga yang dia kasihi. Demikianlah tabiat manusia, merindui tempat asalnya, merindui tempat orang yang dia cintai. Kita semua, asal kita adalah dari syurga. Bapa kita Adam, Allah ciptakan dan letakkan ia di syurga. Seperti mana keinginan kita untuk pulang pada hari raya ini, demikian mesti lebih besar keinginan kita apabila mati nanti, pulang ke kampung halaman kita yang asal, iaitu syurga. Sesiapa yang gagal pulang ke kampung halaman asalnya syurga, dia tersesat jalan dengan kesesatan yang nyata. Maka marilah dengan kesungguhan kita pulang ke kampung halaman, dengan kesungguhan yang lebih daripada itu, untuk kita pulang ke tanah air datuk kita Adam, iaitu syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala padanya segala-galanya. Bahkan syurga yang Allah janjikan untuk anak cucu Adam jauh lebih indah dan hebat daripada apa yang Adam pernah berada padanya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Mereka pada syurga itu ada apa sahaja yang mereka kehendaki, dan di sisi kami lebih daripada itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, di samping kita menyambut hari raya ini, kita juga hendaklah mengingati apa yang berlaku pada kaum muslimin di seluruh dunia. Kita tahu pada Ramadan yang lepas, seperti mana agenda biasa Zionis Israel menyeksa dan mengazab rakyat Palestin. Lihat apa yang mereka lakukan bagi saban Ramadan di Masjidil Aqsa. Supaya kita tidak melupai hal ini, bahawasanya kita tidak hidup dalam dunia yang selesa. Kita dipenuhi dan dipagari oleh musuh-musuh yang menguasai banyak urusan orang Islam. Lihat saja apa yang berlaku pada umat Islam di India. Bagaimana mereka telah diseksa, dibunuh, rumahnya dibakar, kampung halamannya dihancurkan, wanitanya dirogol oleh golongan pelampau dan ekstremis Hindu yang melampaui batasan, yang telah mengambil tindakan terhadap rakyat mereka sendiri. Peristiwa-peristiwa ini mendukacitakan kita di saat kita menyambut bulan Ramadan ini. Lihatlah bagaimana toleransinya agama kita bagi kaum minoriti yang hidup di dalam negara ini dan negara orang Islam yang lain. Malangnya hal yang sama tidak dilayan kepada orang Islam. Kita orang Islam membantah kezaliman-kezaliman yang dikenakan kepada saudara-saudara kita umat Islam. Dan kita meminta supaya sekurang-kurangnya mereka melihat apa yang telah kita buat daripada dalam melayani kaum yang berbeza dan agama yang berbeza di dalam negara orang Islam.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Apabila kita mengenang kesusahan yang berlaku pada negara orang lain, maka kita tahu nikmat yang besar ialah nikmat kesejahteraan. Nabi SAW menyatakan is'alullahal afwa wal afiyah. Fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yaqin khairun minal afiyah. Lah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hadis yang sahih. Mintalah kepada Allah kemaafan dan kesejahteraan. Kerana seseorang tidak diberikan selepas daripada yakin, iaitu iman, lebih baik daripada kesejahteraan. Maka janganlah kita lupa berdoa bagi setiap masa, supaya kita semua diberikan kesejahteraan dan Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan kesejahteraan itu. Agama bukanlah sesuatu yang menjadi slogan di mulut semata-mata. Agama adalah kehidupan. Kita hidup dengan agama ini. Kita hidup dan membela agama ini. Orang-orang yang hidup dengan agama hanya di atas lidahnya, dia tidak beragama pada hakikatnya. Agama itu hidup di dalam dada kita, ia hidup di dalam kehidupan kita. Kita melaungkan kebesaran Allah di lidah kita. Kita membesarkan Allah di dalam kehidupan kita. Demikian itulah pentingnya kita menghayati dan berhimpun dengan perhimpunan yang seperti ini. Semoga Allah memberikan ganjaran yang besar kepada Raja Pemerintah Negeri Perlis dan Raja Muda Perlis dan Istana Negeri Perlis ini yang mempertahankan sunnah Nabi SAW dan menghidupkannya saban tahun. Di Perlis keseluruhannya, kita menghidupkan salat hari raya di tanah lapang seperti mana yang menjadi sunnah Nabi SAW. Masjid-masjid yang kita lalui akan melihat bagaimana umat Islam bersolat di tepinya, di tanah lapang, bagi menzahirkan syiar agama seperti mana yang telah dilakukan oleh Nabi SAW. Negeri ini telah mengeluarkan kepada rakyatnya, menggalakkan hal ini di atas titah perintah dan titah cadangan Raja Pemerintah dan galakkan Raja Pemerintah. Mudah-mudahan ini semua menjadi pahala yang besar kepada semua yang terlibat, menjadi mizan hasanat, timbangan amalan saleh kepada Raja Pemerintah, Raja Muda dan seluruh yang terlibat, sehingga hari kita bertemu dengan Allah kerana kita menghidupkan sunnah Nabi SAW di dalam hal ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Seminggu dua sebelum kita menyambut Aidilfitr, kita sedikit resah apabila kita mengetahui bahawasanya umat Islam mungkin akan berbeza-beza hari raya bagi rantau ini. Negara Indonesia akan beraya pada hari yang lain, kita pada hari yang lain, dan majoriti pada hari yang lain, minoriti pada hari tertentu. Bagaimana nak diangkat syiar umat Islam jika bersebelahan negeri dan negara mereka mempunyai hari raya yang berbeza? Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyelesaikan masalah itu. Hari ini majoriti umat Islam telah berhari raya pada hari Isnin, seperti yang menjadi hasrat dan harapan kita. Bukan soal hari, tapi ialah soal kesatuan umat Islam. Dan dalam kesempatan ini, saya menyebut bahawasanya keperluan umat Islam bagi negara-negara di Asia Tenggara ini untuk melihat kepada kesatuan hari raya ini, kerana ia merupakan syiar bagi umat Islam. Mesyuarat-mesyuarat yang akan datang bagi kerajaan-kerajaan yang ada perlu mengambil kira persoalan ini, kerana ini adalah syiar bagaimana untuk kita mengangkat wajah dengan hormat kepada orang lain jika kita gagal untuk menentukan kesatuan hari raya kita sendiri. Alhamdulillah, dengan takdir Allah Azza wa Jal, hari ini kita telah berhari raya dengan hari raya yang sama, dan umat Islam mudah-mudahan menjadikan ini kesatuan kedudukan di antara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengukuhkan syiar agamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya, marilah kita mengingati tentang syiar hari ini dan amalan hari ini. Hari ini ramai di kalangan kita akan ziarah menziarahi dan bertemu antara satu sama lain. Agama ini membenarkan kita meraihkan hari raya, bahkan disuruh untuk kita bergembira pada hari raya.
Nabi membantah apabila Abu Bakar melarang dua gadis menyanyi di rumah Nabi pada hari raya. Nabi kata, da'huma ya Abu Bakar, innahu yaumul 'id. Biarkan mereka wahai Abu Bakar, ini adalah hari raya. Sesungguhnya hari raya adalah hari yang baik untuk kita bergembira. Tapi dalam masa yang sama, marilah kita memastikan setiap perkataan, ungkapan kita, pertemuan kita antara satu sama lain, kita menjaga tutur kata dan ungkapan kita, supaya bukan hari raya benar-benar menjadi hari yang menyatukan, bukan hari yang menimbulkan rasa permusuhan dan kebencian, kecil hati dan seumpamanya. Allah menyebut, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzaghu bainahum inna syaitana kalil insani aduwan mubina. Katakanlah kepada hamba-hambaku, sebutlah yang elok-elok. Kerana syaitan itu, dia menggoda, dia mengganggu di antara kamu supaya menimbulkan permusuhan di kalangan manusia. Sesungguhnya syaitan adalah musuh kamu yang nyata. Ini adalah hari kemenangan kita. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya inilah umat kamu, umat yang satu, dan aku adalah Tuhan kamu, maka hendaklah kamu mengabdikan diri kepadaku. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikanlah petunjuk, hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-hamba-Mu, terutamanya kepada Raja Pemerintah Negeri Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Ibnu Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibnu Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat sejahtera. Semoga dengan kesihatan yang baik yang Engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksananya pemerintahan yang adil, lagi diredai oleh-Mu, dan hidupnya sunnah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam di bumi yang bertuah ini. Ya Allah, jadikanlah hari raya ini benar-benar hari kemenangan untuk kami. Engkau berikanlah kebahagiaan dan kegembiraan buat kami, kaum keluarga kami dan seluruh rakyat di negeri ini. Engkau kekalkanlah nikmat kesejahteraan, Engkau tambahkanlah kebaikan dan keberkatan untuk kami semua. Ya Allah, Engkau jadikan hari raya ini sebagai suatu syiar agama untuk kami merasa mulia dengannya. Sesungguhnya tiada kemuliaan melainkan kemuliaan itu datang daripada-Mu, ya Rabb. Engkau terimakanlah segala amalan salih kami sepanjang bulan Ramadan yang telah kami lalui. Engkau kurniakanlah sifat istiqamah untuk kami meneruskan amal ibadah di bulan-bulan yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Tanpa tunggu menghadap diri yang memberikan tu hadir yang tanpa. Kemudian kita untuk urusan cukup pengumuman. Menjaga kreatif tuan-tuan dan puan sekalian. Alhamdulillah kita selesai